dan duit tu betul-betul terletak di atas batu nisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, video kali ini kita ke negeri Kelate, Kelate, ya, negeri Kelantan. Okey. Jadi di negeri Kelantan saya cuba search lah kisah-kisah seram. Dan saya jumpa satu kisah seram yang saya rasa agak seram dan saya patut kongsi dengan anda. Cerita ni memang sudah pernah viral dan saya rasa semua sedia maklum cerita ni. Tapi saya ceritakan semula lah kepada sesiapa yang belum tahu cerita ni. Jadi jangan buang masa, kita mulakan cerita. Diceritakan seorang pemuda, dia ni kerja di Kuala Lumpur. So memang sudah agak lama dia tidak pulang semula ke kampungnya yang terletak di Kota Baru, Kelantan. Jadi dia dapat cuti yang agak panjang sedikit. Jadi dia pun berbesar hati, kira macam terbuka hatinya untuk pulang semula menjenguk mak ayahnya di Kelantan. Jadi dia agak lewat sedikit sampai di kampungnya. Bukan lewat sedikit, lewat banyak. Diceritakan dia sampai di Kota Baru tu lebih kurang pukul 2 pagi. Jadi dia sepanjang perjalanan, ya kalau ikut rakan-rakan saya cerita, Kuala Lumpur ke Kelantan ni lebih kurang 6 jam ya kalau ikut Lebuhraya. Jadi sepanjang perjalanan dia tidak singgah mana-mana R&R, restoran atau mana-mana lah ya. Jadi dia agak lapar, berasa lapar sangat. Jadi sampai saja di Kota Baru, dia cuba cari gerai-gerai yang masih dibuka. Kalau ada lah, ya dia cuba cari kiri kanan, tapi tidak dia jumpa. Hanya ada satu gerai dia nampak dari jauh, sangat nampak meriah. Orang duduk ramai, gerai tu dengan lampu-lampu yang liplap-liplap. Jadi dia pun lega, masih ada buka gerai ni jam 2 pagi begini kan. Jadi dia pun singgah lah, ya dia parking di tepi, dia pun turun dan dia tanya, makan apa dari sini, dia cakap. Dan makanan spesial di situ, orang tuan kedai itu cakap mie basah, ya, mie basah. Jadi dia pun bolehlah order mie basah. So dengan penuh laparnya dia pun melahap lah makanan tu dengan seenak-enaknya. Dan kebetulan juga di restoran tu pengusaha kedai tu dia ada jual sate. Jadi dia pun bawa sedikit makanan lah untuk pulang ke rumah kan. Jadi dia bagi tahu pengusaha kedai itu untuk bungkus sate lagi lah untuk bawa pulang. Tapi sambil dia makan, sambil dia tunggulah sate itu. Jadi setelah sudah selesai makan, ya sate yang dia order pun sudah sampai, dia pun bayar lah. Jadi ketika itu dia cerita pengusaha kedai itu bagi tahu yang semua makanannya hanya berharga RM17. Jadi dia pun bayar RM17. Kemudian dia pun pulang ke rumah ya. Dan keesokan harinya dia rindu akan masakan mie basah dan kesedapan sate. Okey, kesedapan sate gerai tersebut. Jadi dia ingin makan sekali lagi di gerai itu. Tapi kali ini dia pergi waktu siang lah. Jadi dia pun pergilah ke gerai itu. Dan bila dia sampai ke lokasi gerai itu tidak wujud. Tidak ada, kosong. Yang ada hanya satu pondok buruk dan tidak ada apa-apa lah di gerai itu, ya, pondok tu. Jadi dia bingung ya. Orang tu belum buka kedai ke? Apakah dia cakapkan aku nampak gerai itu di sini, tapi mau dikatakan papan tanda, tidak ada lampu pun, tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada, dia hanya pondok buruk. Jadi dia bingung. Di sini aku pergi malah. Di sini memang di sinilah dia cakapkan. Yang inilah kawasan gerai yang aku pergi semalam. Jadi mana pula ni? Jadi dia cuba berlegar-legar di gerai itu. Dia mungkin macam kebingungan, ya, kebingungan. Dan tiba-tiba dia nampak duit yang dia bayar RM17 itu ada di situ. Dan duit itu betul-betul terletak di atas batu nisan. Terkejut dia. Dia ambil duit itu, dia kira betul-betul itu memang duitnya RM17.
Tapi kenapa ada di atas batu nisan? Dia sudah confused. Dia sudah mulai yang Allah, apa aku nampak semalam ni. Kemudian oleh kerana dia ketakutan, dia balik ke rumah. Dan dia cuba ceritakan dengan mak ayah dia tentang gerai itu. Kemudian mak ayah dia cakap, gerai mana kau pergi ni? Mana ada gerai sate jam 2 pagi kawasan sini, dia cakap. Dia cakap, betul mak, gerai itu betul-betul dekat. Ada semalam saya pergi mak. Kemudian mak dia cakap, dulu memang di situ ada gerai sate. Memang ada gerai. Tapi owner dia meninggal dunia. Dan ownernya itu betul-betul dikebumikan di belakang gerai tersebut. So, pemuda ni yang, ya Allah, jadi apa yang aku pergi semalam tu, apa yang aku makan? Tiba-tiba dia rasa loya, macam tidak selesa lah. Dan tiba-tiba dia terus muntah di sinki. Dan bila dia muntah makanan yang agak kotor, seperti lipas, kalajengking, dia cacing, dan air yang tumpah di mulutnya itu air berwarna hitam yang sangat busuk dan seperti bolongkang lah. Dan terkejut dia apabila dia nampak apa yang dia muntah tu. Dan selepas tu mak ayahnya bawa dia pergi berubat. Jadi guys, itulah dia cerita legend dari negeri Kelate Kelate. Jadi kalau anda ada kisah seram yang anda ingin kongsikan, anda boleh email kepada saya ya di sini. Dan insyaallah kalau ada peluang, insyaallah saya akan ceritakan kisah-kisah seram anda. Jadi kita berjumpa lagi di video akan datang. Teruskan sokongan anda kepada channel Ali Bosco. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.